dalam keluhan bersama kelas. Jadi pemeriksaan fisik kami dapatkan pelebaran dengan alat-alat di leher dan pengobatan dengan tindakan. Jadi pemeriksaan ginjal kami diagnosiskan Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Najatul Hana, pengacara anda pada hari ini. Pada petang ini, kita akan kupaskan sedikit tentang tajuk yang sangat hangat diperkatakan di Malaysia, iaitu kepentingan privasi dalam kehidupan. Seiring dengan kemajuan teknologi, kita semua lebih bergantung kepada peranti digital dan internet untuk berkomunikasi, bekerja mahupun memenuhi semua keperluan kita. Tetapi adakah kita sedar bahawa hakikatnya peranti digital dan internet mampu mengalami kebocoran privasi? Tetapi adakah anda semua tahu apakah itu privasi? Privasi merujuk kepada hak ataupun maklumat peribadi individu sama ada dalam kehidupan mahupun di internet dan media sosial. Ini melibatkan keupayaan seseorang untuk mengawal data peribadi mereka ataupun mencegah akses yang tidak sah ke maklumat tersebut dan memutuskan dengan siapakah untuk mereka berkongsi maklumat peribadi mereka. Di dunia yang saling berhubung pada masa kini, pencerobohan privasi dan kebocoran data semakin menjadi-jadi dan mengakibatkan data kita telah terdedah kepada orang yang tidak dibenarkan. Setiap aktiviti dalam talian mampu meninggalkan jejak kita dan data peribadi kita mampu dikumpul oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi, isu ini sungguh berbahaya dalam kehidupan kita. Jadi, sekarang saya akan meneruskan isu kita kepada rakan setugas saya iaitu Sabrina untuk berkongsi lebih lanjut tentang jenis dan contoh-contoh privasi dalam kehidupan. Jadi, silakan Sabrina. Privasi adalah hak individu untuk mengendalikan informasi peribadi mereka dan bagaimana informasi tersebut dikumpulkan, digunakan dan diberi oleh orang lain. Terdapat beberapa jenis privasi. Yang pertama, privasi informasi peribadi merupakan jenis privasi yang melibatkan informasi individu seperti nama, alamat, tarikh lahir serta nombor telefon atau informasi lain yang dapat mengidentifikasikan individu secara peribadi. Seterusnya iaitu privasi yang kedua, privasi komunikasi yang melibatkan kerahsiaan komunikasi termasuk pesan teks, email, telefon dan sebagainya. Privasi komunikasi juga mencakupi perlindungan terhadap pantauan tanpa izin. Poin yang seterusnya iaitu poin yang ketiga ialah privasi rumah tangga. Privasi rumah tangga terkait dengan hak individu untuk menjaga privasi dalam rumah tangga mereka. Privasi rumah tangga juga merangkumi perlindungan privasi di dalam rumah, apartmen atau tempat peribadi yang lainnya. InsyaAllah saya akan teruskan dengan jenis-jenis privasi yang kelima iaitu privasi lokasi. Privasi lokasi. Privasi lokasi melibatkan kerahsiaan atau pengendalian informasi tentang seseorang. Ini terkait dengan penggunaan GPS atau pengumpulan data oleh aplikasi dan layanan. Akhir sekali, poin yang kelima ialah privasi online. Privasi online melibatkan penggunaan informasi pribadi saat menggunakan internet. Ini termasuk pengumpulan data oleh perusahaan teknologi dan privasi dalam media sosial.
Baiklah, terima kasih kepada rakan setugas saya. Seterusnya saya akan bawa kepada anda 3 isu semasa di bawah tajuk perbincangan kita pada hari ini. Isu yang pertama adalah berkaitan dengan rutin harian. Rutin harian merupakan suatu perbuatan yang menjadi kelaziman kita pada setiap hari. Sebagai contoh, rutin harian yang umum meliputi daripada bangun tidur, membersihkan diri, sarapan, bekerja dan lain-lain. Namun sejak kebelakangan ini, rutin harian yang sepatutnya kekal sebagai privacy malah menjadi tatapan umum di media sosial. Seterusnya, kita masuk kepada isu yang kedua. Isu yang kedua adalah berkaitan dengan reaksi viral. Apakah yang dimaksudkan dengan reaksi viral? Reaksi viral merupakan suatu isu yang hangat diperkatakan dan mendapat reaksi hangat daripada masyarakat. Masyarakat menjadi semakin terbuka mendedahkan dan menceritakan perkara-perkara yang sepatutnya kekal privasi dan tidak sepatutnya didedahkan secara umum, apatah lagi dikongsikan kepada orang yang tidak kita kenali. Jika bukan suami sendiri yang hendak diharapkan untuk melindungi isteri, siapa lagi yang hendak dipertanggungjawabkan untuk melindungi golongan-golongan seperti ini? Manakah hilangnya adab sopan kita sehingga semua benda hendak dikongsi atau dijadikan bahan tuntunan? Selaras dengan kemajuan ekonomi, taraf hidup masyarakat juga semakin meningkat. Oleh hal yang demikian, berlakunya jurang perbezaan antara P40, M40 dan hidung. Lontaran itu, trend pada masa kini oleh setengah pihak yang gemar berkongsi rezeki di media sosial yang menimbulkan rasa tidak puas hati atau cemburu oleh setengah pihak. Dalam konteks ini, bukanlah menjadi kesalahan untuk kita pamerkan rezeki masing-masing dalam media sosial. Sebagai pengguna yang bijak, kita haruslah berpada-pada untuk berkongsi rezeki di media sosial kerana takut menyakiti hati orang lain. Seterusnya, bagi mengukuhkan lagi kajian kami, kami sertakan dengan hasil temu bual dari seorang pegawai polis dan seorang kaunselor. Responden pertama kami ialah Tuan Wan Ghazali bin Mamat, Sub Inspektor dari Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti IPK Kelantan. Jadi bersama dengan kita pada hari ini Tuan Wan Ghazali. Assalamualaikum Tuan. Jadi soalan saya, bolehkah Tuan berikan sedikit pencerahan mengenai isu Makau Scam yang melibatkan penipuan menggunakan data privasi individu? Dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit pencerahan tentang soalan Makau Scam tadi. Pertama sekali, untuk pengetahuan kita semua, Makau Scam sekarang sudah ditukarkan kepada phone scam. Jadi phone scam ini adalah penipuan yang melibatkan maklumat perbankan atau maklumat peribadi yang telah didedahkan. Sebagai contohnya, bila kita mengisi sebarang maklumat diri atau maklumat perbankan di mana-mana website atau WhatsApp atau mana-mana borang, phone scam juga melibatkan pautan yang ditekan oleh individu dan menyebabkan maklumat ataupun data privasi kita terdedah kepada individu yang tidak bertanggungjawab. Apabila terdedahnya maklumat diri kita secara tidak langsung, maklumat ini boleh digunakan tanpa kebenaran individu itu sendiri. Sebagai contoh, kita mengisi maklumat perbankan dalam mana-mana pautan yang tidak sah. Jadi dengan tidak sengaja, orang yang tidak bertanggungjawab ini akan menggodam maklumat individu tersebut. Penggunaan teknologi yang ada sekarang dan ciri keselamatan sistem yang tak secure
boleh menyebabkan maklumat peribadi kita tidak selamat dan terlalu mudah terdedah. Dan kebiasaannya phone scam ini dilakukan berupa cabutan bertuah, menang voucher, reload secara percuma, menang wang tunai dan sebagainya. Okey, baik, soalan saya yang seterusnya, pada pendapat Tuan, mengapakah masyarakat kita terlalu mudah terpedaya dengan isu penipuan phone scam ini? Dipersilakan Tuan. Bagi menjawab soalan yang kedua ini, penyebab masyarakat kita mudah terpedaya dengan isu phone scam ini, yang pertamanya, hal ini sering berlaku kerana kurangnya kesedaran di kalangan masyarakat kita tentang bahayanya phone scam ini. Seterusnya, masyarakat kita kurang peka dengan keselamatan maklumat peribadi dan tanpa sedar telah mendedahkan maklumat peribadi mereka kepada individu yang tidak bertanggungjawab. Selain itu juga, ramai di kalangan masyarakat kita mudah percaya dan terpengaruh dengan tawaran-tawaran yang lumayan kerana ingin mendapatkan wang yang banyak ataupun hadiah dengan cara yang mudah. Dan tanpa sedar mereka telah terlibat dalam penipuan phone scam ini. Okey, baiklah, itu sahajalah soalan temu bual daripada saya. Terima kasih Tuan Wan kerana sudi meluangkan masa dalam temu bual hari ini. Sebelum kita memulakan sesi temu bual kita, bolehkah Tuan menceritakan sedikit tentang latar belakang Tuan? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Nawawi bin Kamal Zaman. Saya menetap di Johor Bahru, Johor. Dan sekarang ni saya berkhidmat di Sekolah Agama Al-Imtiaz Seri Kota Puteri di bawah Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Dan skop tugas saya di sekolah, saya memegang jawatan sebagai guru disiplin dan juga selaku guru kaunseling, bimbingan dan kaunseling sekolah saya sendiri. Assalamualaikum Tuan, saya Nur Najatul Hana. Baiklah, saya akan mulakan sesi temu bual ini. Jika kita lihat sekarang, terlalu ramai orang yang sering berkongsikan tentang rutin harian mereka di media sosial. Dan soalan saya kepada Tuan, apakah pandangan Tuan tentang perkongsian privasi seperti rutin harian, kemewahan ataupun kebahagiaan rumah tangga mampu memberi kesan negatif kepada sesetengah pihak? Silakan Tuan. Baik, baik, terima kasih. Siapa nama? Najatul Hana. Najatul Hana. Okey, pada pandangan saya, perkongsian privasi seperti rutin harian, kemewahan dan kebahagiaan rumah tangga ni kepada sosial media memang dapat memberikan kesan negatif lah kepada sesetengah pihak, terutamanya masyarakat dan orang-orang yang memandang. Okey, yang pertama, dia memang boleh memberikan kesan negatif. Yang pertama, kesan negatif yang kita boleh dapat, of course lah, iri hati. Sebab apa kalau ada perkongsian tu contoh melibatkan kemewahan, melibatkan duit, melibatkan kekayaan, tunjuk kita macam-macam, dia akan timbul rasa iri hati dan tidak senang hati kepada mereka. Ini penting. Okey, yang kedua, boleh menyebabkan tekanan sosial kepada orang yang melihat, individu yang melihat ataupun individu lain. Mula membandingkan kehidupan dia dengan kehidupan dia dan kehidupan orang lain yang dia telah tengok tu dan nampak tu. Dia akan beritahu, bagusnya kehidupan dia ni, malangnya kehidupan aku. Kat sini dia akan boleh memberikan kesan tekanan sosial lah. Ini tak baik kepada orang-orang lain. Kalau orang tu betul-betul ada masalah jiwa, dia akan membuat satu tindakan yang luar jangkaan. Mungkin dia akan cari jalan yang mudah untuk kaya, pinjam ahlong ke dan sebagainya. Yang ketiga, dia akan memberikan juga risiko keselamatan kepada
Risiko keselamatan ni contoh seperti alamat rumah, lokasi rumah kita dan juga jadual rutin harian kita. Dia akan lihat kita ni macam mana. Orang ni keluar pagi-pagi, next pagi-pagi keluar, next akan datang pagi-pagi keluar. Jadi bila ada orang yang memang berniat jahat, mereka tahu waktu keluar kita, waktu bila kita tak dekat rumah, waktu bila kita kosongkan rumah, waktu bila anak-anak kita saja tinggal rumah. Jadi ia memberikan bahaya kepada keluarga kita. Sebab tak semua yang mata-mata memandang tu dia hanya melihat. Kadang-kadang ada yang berniat jahat, mereka ambil kesempatan dapat detail-detail dan mereka cari, mereka akan cuba mengambil kesempatan yang ada. Okey, baik Tuan. Untuk soalan yang kedua, apakah nasihat yang boleh Tuan berikanlah kepada individu yang suka ataupun kerap berkongsikan privasi kehidupan mereka di media sosial? Inilah kepada orang-orang, kepada individu-individu yang saya rasa sharekan kebahagiaan, kemewahan ni. Boleh nak share, tapi kita kena berfikir dan berhati-hati kesannya dahulu. Kemungkinan akan ada individu yang tidak senang hati akan melakukan perbuatan khianat kepada kita. Yang kedua, tidak selalu media sosial ni memberikan gambaran yang tepat kehidupan seorang. Jadi kalau kita share kat luar tu kita sentiasa mewah, kat luar orang nampak yang kita ni bukan sebenarnya dalam macam media sosial. Jadi kita juga akan kesan ni pada diri kita juga. Kita share macam-macam. Kita share make up kita macam mana, kita share kereta kita macam mana, padahal kita sewa. Nanti memberi kesan kepada kita juga. Okey, dan juga tak perlulah bersaing pada orang lain. Jadi kalau ada orang share sikit, kita pun share. Orang tu beli kereta, kita pun beli kereta yang lain. Orang tu beli jeep, kita beli lori terus. Macam tu, tak perlulah. Dan juga kena faham risiko keselamatan macam saya kata tadi. Dan last sekali, hargai privasi diri kita sendiri. Dan juga tak perlulah berkongsi tentang maklumat-maklumat sensitif. Kena fikir dulu sebelum kita kongsi. Orang lain ada tak macam kita. Contoh kita nak share yang kita ni makan makanan yang sedap, kita kena fikir dulu orang lain makan sedap macam kita tak. Sebelum kita share tu, kita fikir dulu benda tu. Jadi itu saja. Okey. Baiklah, terima kasih Tuan Nawawi atas jawapan, pandangan dan nasihat yang diberikan. Okay. Baik, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, kita semua telah dengarkan tentang apakah yang dimaksudkan dengan privasi, jenis-jenis privasi serta isu-isu dan juga pandangan ahli pakar iaitu daripada pegawai polis dan juga kaunselor kita. Jadi, kita perlu bijak dalam menguruskan privasi kita. Kita perlu mengehadkan dengan siapa yang patut kita berkongsi tentang maklumat peribadi kita. Bukan sahaja kepada keluarga yang terdekat, tetapi rakan-rakan dan juga orang lain. Betul tu Najah. Kita juga perlulah memastikan privasi kanak-kanak dan remaja turut dilindungi di laman sosial. Selain itu juga, penjaga perlulah memberikan arahan kepada mereka mengenai pengurusan privasi serta membantu mereka memahami risiko yang terlibat dalam berkongsi maklumat di dalam talian. Betul tu Nashita. Jadinya, dengan berakhirnya ucapan daripada kami tentang sedikit kesimpulan mengenai privasi dalam kehidupan, maka telah berakhirlah video dari kami. Jika ada salah dan silap, Mohon maaf. Dari kami semua, diharapkan video ini Dapat memberi manfaat dan pengajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.